Hai guys, kembali ke Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Sebelum saya teruskan dengan perkongsian saya, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Apa yang saya sampaikan ini kita ambil sebagai urban legend dan bukannya fakta semata-mata. Ini hanyalah kisah yang menarik untuk dikongsikan. Kita anggap sahaja perkongsian hari ini sebagai hiburan. Daripada kisah seorang kontraktor yang ditugaskan di sebuah kondominium di Kuala Lumpur yang menemui seorang kanak-kanak Cina, sehinggalah kisah yang dikongsikan kepada saya sendiri yang berlaku di sebuah hotel di Kota Kinabalu. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Ini adalah 4 tempat penginapan dengan kisah menyeramkan di Malaysia. Ini adalah sebuah hotel yang terletak di Kuching, Sarawak. Dikenali sebagai Hotel Impiana. Kononnya, hotel ini dimiliki oleh seorang datin yang sangat kaya berasal dari Kuala Lumpur. Dia datang ke Kuching membeli hotel tersebut dan menukar nama hotel menjadi nama dia. Sebab nama hotel ni dulu bukan Hotel Impiana tapi nama dia Country View ataupun Victoria Arms. Tapi perniagaan hotel ni dari hari merundum sehingga kan mereka terpaksa menutup operasi hotel dan menutup seluruh kawasan hotel meninggalkan ia berusang dan tidak lagi dikunjungi. Penduduk tempatan percaya ini disebabkan oleh satu insiden yang berlaku di sana yang menyebabkan pengunjung tidak lagi datang. Kononnya belasan tahun yang lalu ada seorang wanita mengandung yang datang ke Hotel Impiana ni untuk tinggal di sana. Lebih tepat lagi dia tinggal di salah sebuah bilik di tingkat ke-6. Tapi malang bagi dia, keesokan paginya dia bangun mendapati yang kandungan yang sedang dikandungkan, bayi janin di dalam perut dia telah hilang. Mereka mengaitkan ini dengan makhluk halus, di mana makhluk halus telah mengambil janin tersebut. Wanita tadi pun sangat kecewa dan frus sehingga kan dia membunuh diri di dalam hotel tersebut. Dan di sinilah keadaan menjadi semakin menakutkan. Di sinilah titik hitam untuk semua staf dan juga untuk semua pengunjung di hotel tersebut. Pada setiap malam mereka sering melihat penampakan wanita tersebut mondar-mandir ke sana sini. Para pengunjung hotel ada melaporkan yang bilik hotel mereka diketuk selain mendengar orang bertanya dari luar bilik, adakah bayi di dalam bilik diorang. Begitu juga dengan staf-staf yang mengalami pengalaman yang menyeramkan. Bukan itu sahaja, orang yang tidak mengunjung ataupun orang yang tidak masuk ke dalam hotel pun melihat penampakan wanita tu, khususnya orang yang lalu lalang macam penunggang motosikal. Mereka mengaitkan insiden ini sebab kenapa hotel tersebut tidak menerima pengunjung dan menyebabkan hotel tersebut rugi dan terpaksa ditutup. Apa tidaknya, hari ini kalau kita tengok gambar hotel tu memang sangat creepy dan menyeramkan. Tapi betul ataupun tidak, kisah-kisah yang diceritakan oleh penduduk tempatan ini cuma mereka sahaja yang tahu. Mungkin anda tinggal di sekitar kawasan Hotel Impiana ni, pastikan anda ceritakan apa yang terjadi dengan hotel tersebut, kenapa ia ditutup dan berusang dan dari mana kisah wanita mengandung ni datang. Adakah ia betul ataupun rekaan semata-mata? Itulah kisah menakutkan di tempat penginapan Hotel Impiana yang terletak di Kuching, Sarawak. Seterusnya, kita akan melihat sebuah insiden yang berlaku di Kuala Lumpur, lebih tepat lagi di Banglo Turi, Bukit Bandaraya. Ini adalah sebuah kisah yang menggemparkan seluruh Malaysia pada 23 April 1992 bila berlaku satu pembunuhan yang sangat-sangat kejam dan tidak masuk akal di sebuah rumah banglo di sana. Di salah sebuah rumah banglo di sana ada tinggal 4 beranak dengan 1 orang pembantu dan juga 1 orang pengawal keselamatan. Si ayah ataupun si suami pada hari kejadian terpaksa ke London untuk menguruskan perniagaan ataupun untuk perjumpaan perniagaan. Meninggalkan 1 orang isteri, 2 orang anak dan juga 1 orang pembantu. Dia meletakkan kepercayaan dengan seorang pengawal di sana. Namun begitu, pada malam kejadian bila si isteri pulang ke rumah, dia diserang oleh pengawal keselamatan tadi. Tapi mujur bagi si isteri, dia sempat berlari ke rumah jiran. Namun begitu, malang bagi 2 orang anak dan 1 orang pembantu dia ni. Pengawal keselamatan tadi menyerang ketiga-tiga mereka yang berada di dalam rumah. Bukan itu sahaja, bukan sahaja dia membunuh ketiga-tiga orang ni, dia juga mengerat tubuh badan mereka. Apa yang paling jijik?
tubuh-tubuh badan yang dikerat ni dibuang di dalam loji najis di belakang rumah. Dan yang paling psycho di dalam cerita ni, pengawal keselamatan tadi kembali ke pos pengawal keselamatan dan dia menjalankan tugas dia macam biasa, macam normal, tiada apa yang jadi. Bila pihak polis tiba di tempat kejadian, mereka memberkas pengawal keselamatan ni. Pengawal keselamatan ni membawa mereka ke belakang rumah dan menunjukkan tempat dia membuang keratan-keratan tubuh badan ni tadi di dalam loji najis tu. Apabila siasatan dilakukan, mereka mendapati yang sebenarnya pengawal keselamatan ni ada masalah mental dan gila. Pengawal keselamatan tu telah dijatuhkan hukuman mati dan hukuman dilaksanakan pada tahun 2002. Itulah kisah yang menjadi titik hitam untuk penghuni-penghuni di sekitar Banglo Turi, Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur. Seterusnya, kita akan lihat kejadian yang berlaku di setapak Ria Kondominium juga di Kuala Lumpur. Ini adalah sebuah kisah yang dikongsikan di Twitter oleh pengguna Apit Kumiko. Apit Kumiko ni seorang kontraktor yang ditugaskan untuk bekerja di tingkat 21 di setapak Ria Kondominium. Bila dia berada di sana, ketika dia sedang buat kerja, dia didekati oleh seorang kanak-kanak yang berbangsa Cina di dalam lingkungan umur 3 ataupun 4 tahun. Hari pertama, pertemuan mereka ni, bahu Apit Kumiko diusik oleh kanak-kanak tersebut. Apit Kumiko yang terkejut dengan kanak-kanak tu cuba untuk berkomunikasi dengan dia, tapi kanak-kanak tu hanya tahu berbahasa Cina, tidak tahu berbahasa Melayu. Tapi timbul perasaan suka di dalam Apit Kumiko ni sebab ketika dia bekerja di sana ada juga kawan dia masa tu. Dari hari ke hari kanak-kanak tu semakin selesa dengan Apit Kumiko sehingga kan kanak-kanak tu bawa bantal dan juga patung dia untuk menemani Apit Kumiko semasa dia sedang buat kerja. Ada ketika kanak-kanak tu akan bawa gula-gula dan bagi Apit Kumiko gula-gula tu, dan dia akan tidur di sebelah Apit sementara Apit menyiapkan kerja dia. Sehinggalah tiba Apit meninggalkan kawasan tu sebab kerja dia sudah settle, kerja sudah dihabiskan. Dia mula turun ke bawah, tapi dari belakang dia dikejar oleh kanak-kanak tu. Baju dia ditarik. Bila Apit menoleh tengok budak tu nangis. Apit pun tanya, why cry? This is my last day, why cry? Semakin Apit cakap macam tu, semakin budak tu kuat menangis. Tidak sehingga dia menarik baju Apit, membawa dia turun ke tingkat 20. Apit pun ikutkan sahaja kemahuan budak tu. Dia menuju ke sebuah rumah yang bernombor 2020. Bila Apit sampai ke sana, dia melihat sesuatu yang mengejutkan untuk dia. Di depan bilik 2020, ada sebuah tempat sembayang untuk masyarakat Cina yang ada colok dan ada buah selalu tu. Dan di sana juga Apit nampak ada gambar seorang budak perempuan. Bila diteliti gambar tu, dia perasan yang di dalam gambar tu adalah kanak-kanak yang menemani dia untuk beberapa hari ni. Timbul perasaan takut dan terkejut, dia terus berlari turun ke tingkat bawah. Bila dia turun ke tingkat bawah, dia bertembung dengan seorang anti yang berketurunan Cina. Anti itu kemudian bertanya. Dengan perasaan berdebar, dia pun menceritakan apa yang dia lalui. Anti itu pun memberitahu kisah sebenar. Sebenarnya budak tersebut adalah cucu anti itu. Dia sebenarnya telah meninggal dunia akibat lemas di dalam bilik mandi bersama patung dan juga bantal dia. Bila mendengar penjelasan daripada anti ini, saat tu juga Apit teringat yang sebenarnya mana ada orang tinggal di tingkat 20. Itulah pengalaman yang dikongsikan melalui Twitter yang viral dan dikongsikan oleh media-media. Kisah rekaan ataupun tidak, mungkin penduduk-penduduk di kondominium setapak Ria tu boleh mengesahkan kisah ini. Untuk penginapan dengan kisah yang menakutkan terakhir berlaku di Kota Kinabalu, Sabah. Saya yang berada di Kota Kinabalu ni pun boleh mengesahkan memang berlaku banyak insiden-insiden misteri dan pelik di kawasan penginapan ni. Lebih tepat lagi di sebuah hotel yang akan saya gelar sebagai Hotel LS. Bukan nama sebenar, cuma akronim untuk hotel ni, tapi kita akan gelar sebagai Hotel LS sebab hotel ni masih lagi beroperasi sehingga hari ini. Kawasan kedudukan hotel ni memang terletak di antara kawasan berbukit. Hotel ni juga terletak tidak jauh dari sebuah persimpangan 4. Persimpangan 4 ni memang orang-orang Kota Kinabalu tahu kawasan ni memang panas. Memang selalu berlaku kemalangan. Ada kemalangan yang meragut nyawa. Ada satu ketika, ada sebuah keluarga yang datang menginap di Hotel LS ni. Ada di antara ahli keluarga ni adalah seorang tua. Seorang tua ni memang ada ilmu untuk berkomunikasi dan melihat benda tu. Biasalah orang-orang tua ni banyak ilmu kan. Jadi ada satu ketika tu, satu malam mereka berada di dalam bilik hotel. Dia perasan ada sesuatu yang berterbangan di luar tingkap mereka.
menjadi seorang yang berpengalaman untuk berhadapan dengan benda-benda tu, dia pun bertanya kepada benda yang berterbangan di luar tingkap tu apa yang dia mahu, kenapa dia datang dan mengganggu mereka di sana. Benda tu pun menjelaskan yang sebenarnya dia adalah mangsa kemalangan yang berlaku di Simpang 4 berdekatan dengan hotel tu. Dia mahu meminta pertolongan untuk mencari satu jari dia yang masih lagi ada di sekitar kawasan tu. Tubuh badan dia sudah pun dikebumikan, tapi jari dia masih lagi ada di sana, membuatkan roh dia tidak tenteram. Namun begitu, makcik yang ada ilmu tadi ni, dia tidak mengendahkan permintaan tu, dia mengarahkan benda tu pergi. Bukan itu sahaja, ada lagi sebuah kisah yang berlaku dengan kawan saya sendiri ketika dia menginap di Hotel LS ni. Kawan saya ni sedang menghadiri kursus di Hotel LS ni. Tibalah masa untuk mereka turun dan pergi ke bilik seminar yang terletak di bawah. Bila dia keluar dari pintu bilik, dia perasan seorang rakan dia bergegas untuk pergi ke lift dan turun. Dia cuba untuk mengejar rakan dia ni dari belakang, tapi bila dia sampai di lift, pintu lift telah pun tertutup dan lift telah turun ke bawah. Dia pun menunggu lift untuk naik semula. Dia masuk ke dalam lift dan turun. Ketika berada di bawah, dia cuba untuk mencari rakan dia ni, tapi tidak ditemui di mana-mana. Dia pun cuba untuk menelefon rakan dia. Rupa-rupanya rakan dia tadi masih lagi belum turun, masih berada di dalam bilik. Apa yang dia nampak tadi tu bukan rakan dia, tetapi seseorang ataupun sesuatu yang menyerupai rakan dia. Itulah kisah yang berlaku di Hotel LS. Banyak lagi kisah-kisah menyeramkan yang berlaku di sana, tapi itu hanyalah 2 kisah yang menarik untuk saya kongsikan kepada viewers semua. Dan itulah antara tempat penginapan yang paling menyeramkan di Malaysia di dalam senarai kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Sebuah lagi kisah-kisah yang menyeramkan di dalam negara kita. Mungkin betul ataupun tidak, pastikan anda ambil ini sebagai satu urban legend ataupun satu hiburan. Jangan terlalu taksub dengan kisah-kisah ini, sebab kisah ini pun disampaikan oleh penduduk-penduduk tempatan yang tiada siapa yang tahu sahih ataupun tidak. Saya nak menakut-nakutkan mereka yang sedang tinggal di sini ataupun mereka yang tinggal berdekatan dengan kawasan yang saya kongsikan pada hari ini. Namun begitu, saya ada satu soalan untuk anda semua. Di antara kisah-kisah ini, mana satu yang anda rasa paling menyeramkan? Dan mungkin anda tahu lagi kisah-kisah tempat penginapan yang lain lagi, bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Apapun, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Akan lebih banyak lagi perkongsian yang menarik seperti ini di episod yang akan datang. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.